Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, untuk hari ni insya-Allah kita akan pergi pula untuk mengupas, untuk kita nak belajar, kita nak tahu pula satu topik dalam kursus kita, kursus sejarah dan tamadun Islam ini, iaitu topiknya sejarah dan tamadun Islam di Andalus. Jadi sebelum kita pergi kepada topik tersebut, saya nak tunjuk sikit tentang UKM Folio. Jadi bahan-bahan tentang topik hari ini saya dah masukkan dalam UKM Folio. Kalau korang boleh tengok dekat dalam UKM Folio ni ada sejarah dan tamadun Islam. Okey, ni sejarah dan tamadun Islam di Andalus. Jadi saya ada masukkan slide ini dan juga satu artikel jurnal tentang topik hari ini. Jadi semua pelajar boleh tengok dan baca bahan bacaan tersebut. InsyaAllah nanti mungkin pada ada kuis nanti akan datang, kita akan ambil juga daripada bahan bacaan yang saya lampirkan dalam UKM Folio ini. Okey, kita terus kepada kuliah kita. Topik kita hari ini sejarah dan tamadun Islam di Andalus. Jadi saya sharekan juga link slide kita ni ada di dalam chat tu, jadi boleh tengok. Jadi sebab kita akan ada nak respon reflect terhadap topik yang akan kita bincang hari ni dalam slide tersebut. Okey, ini sejarah dan tamadun Islam di Andalus. Jadi ini minggu ke berapa ni? Minggu ke berapa? Ya, minggu ke-10. Minggu 10 untuk semester 2 ni. Okey, kita pergi kepada pendahuluan untuk topik hari ini. Jadi kita akan cubalah untuk meneliti perkembangan sejarah Islam di Andalus dan mengetahui juga pencapaian tamadun Islam di Andalus. Kalau korang dapat tengok gambar tadi, gambar di permulaan kemudian ini gambar-gambar 3 ni merupakan antara warisan tamadun Islam yang masih lagi kekal dan boleh dilihat sehingga ke hari ini, yang masih lagi kekal di Andalus. Ada beberapa inilah binaan yang kita boleh lihat di sana, ada di tempat seperti di Cordoba, di Granada dan sebagainya. Okey, apa yang anda tahu tentang Andalus? Sebelum kita nak pergi lebih lanjut tentang topik hari ini, saya nak tahu je dulu. Korang mungkin ada beberapa maklumat apa yang korang tahu tentang Andalus. Mungkin korang boleh tuliskan di dalam slide ini. Nak tahu siapa yang ada nak bagi jawapan ke apa, tulis apa jua yang korang tahu tentang Andalus. Okey. Okey, siapa? Okey, ada tulisan yang pertama tu, apa yang ditulis tentang Andalus tu? Spain. Okey, Spain okey. Okey, ada lagi apa-apa tak kisah. Yang penting tentang Andalus. Nak tahu apa yang korang tahu dulu tentang Andalus ni. Okey, apa? Okey. Alhambra. Okey. Okey, Alhambra. Ya, ni istana yang cukup famous di Granada, di Andalus itu. Lagi, kalau siapa lagi yang tahu mungkin tentang Andalus, sejarah ke apa, tokoh ke, kan? Okey, siapa? Okey. Kita ada lagi tu, apa info yang tahu? Tariq bin Ziyad. Okey, okey. Good. Okey, lagi? Siapa lagi ada? Okey. Andalus ke apa? Okey.
Apa tu? Nak tulis apa? La Liga. Okey, La Liga. Okey, bolehlah La Liga sebab dia kelab-kelab bola sepak di Sepanyol kan, Barcelona, apa lagi, Real Madrid, Sevilla apa semua. Diorang ada setengah-setengah kelab bola sepak ni dia ada nama Arab dia ketika Andalus tu berada di bawah pemerintahan tamadun Islam dulu, macam Barcelona kan, nama Arab dia Barcelona. Kemudian Sevilla, Ishbilia kan. Lepas tu ada kelab Granada kan, Granada. Ini merupakan antara inilah, maksudnya Valencia misalnya, Valencia, ni nama Arab dia. Ni merupakan kota-kota utama uh, dalam tamadun Islam era Andalus waktu tu. Memang ada. Okey. Satu lagi. Apa yang korang tahu tentang Andalus? Apa lagi? Cordoba. Okey, Cordoba, ya betul. Cordoba. Cordoba ni merupakan antara kota utama lah di Andalus pada zaman tamadun Islam. Kalau kita lihat di dunia timur pada zaman Abbasiyah, mereka terkenal dengan kemegahan ataupun kegemilangan kota Baghdad. Jadi di Andalus pula mereka ada kota Cordoba, dan jadi kedua-dua kota ini dia bersaing sesama sendiri, baik daripada segi pencapaian tamadun, kemudian kewujudan para intelek di kedua-dua tempat, kemudian kemajuan, kemakmuran dan sebagainya. Okey, saya rasa anda semua memang sebenarnya ada maklumat awal lah tentang Andalus ni. Jadi mungkin ni daripada segi bacaan awal lah sebelum ini. Mungkin bacaan artikel yang telah saya kongsikan tadi juga mungkin membantu. Okey, kita lihat okey, ini peta. Peta yang dikatakan Andalus. Perlu diingat Andalus ni bukan Spanyol saja. Dia sebenarnya Andalus ni keseluruhan semenanjung Iberia. Ini kawasan ini dikenali sebagai semenanjung Iberia yang merangkumi negara Sepanyol dan Portugal hari ini. Jadi dia dua negara moden hari ini merupakan Andalus pada masa tamadun Islam. Jangan kita lihat kat sini. Ni kawasan Afrika Utara, di mana kalau kita lihat anak panah ini merupakan laluan gerakan jihad zaman Bani Umayyah dulu ketika di Damsyik kan. Khalifah ketika itu menghantar tentera kan untuk menguasai wilayah Afrika Utara dan yang terakhir waktu itu dipimpin oleh Musa bin Nusair dan juga pembantunya Tariq bin Ziyad, dan mereka berdua inilah yang memulakan inisiatif menyeberang ke Andalus ini dan menyemarakkan lagi gerakan jihad di kawasan Andalus, sehingga kita lihat Andalus ini berada di bawah pemerintahan Islam lebih kurang 700 tahun. Cukup lama waktu tu. Jadi kalau kita lihat di kawasan ni semenanjung Iberia, Andalus, ini Afrika Utara, sini lautan Atlantik, sini pula Laut Mediterranean. Jadi kat sini Selat Gibraltar. Jadi kita tengok peta lagi satu yang lebih jelas nak menunjukkan tentang Andalus ini. Ini di peta Andalus ketika di bawah pemerintahan Bani Umayyah. Kita lihat hampir keseluruhan semenanjung Iberia ketika itu berada di bawah kuasa Islam. Lepas tu dekat kawasan atas ni dikuasai oleh beberapa kerajaan Kristian, antaranya kerajaan Leon, kerajaan Barcelona, kerajaan Navarre dekat kawasan atas ni. Okey, ini kita lihat kita boleh lihat di bawah ini beberapa kepulauan yang ada di lautan Mediterranean yang turut berada di bawah penguasaan kuasa Islam. Jadi kita boleh lihat kat sini ada beberapa nama-nama yang dia orang kata ada namanya dalam bahasa Arab itu. Seperti mana yang saya katakan tadi Cordoba, Granada, Granada, Sevilla, Ishbilia, kemudian Lisbon, Asbuna, kemudian
Toledo, Tulaitula, Valencia, ni semua kota-kota yang pernah berada di bawah naungan kerajaan Islam pada waktu itu. Jadi memang nama-nama ini kita boleh katakan merupakan satu legasi lah, bahawa membuktikan bahawa kerajaan Islam, Tamadun Islam memang pernah wujud bertapak di kawasan Semenanjung Iberia pada hari ini. Okey, ini ringkas saja kita tengok kronologi sejarah Islam di Andalus. Dia bermula ni peringkat awal ni, Futuhat Islamiah yang digerakkan oleh Musa bin Nusair dan Tariq bin Ziyad setelah mendapat keizinan daripada khalifah yang ketika itu berada di Damsyik, maka mereka pun mengetuai ketumbukan tentera menyeberang ke Andalus. Jadi dia mulakan pada tahun 711 dan berjayalah menguasai beberapa kota penting di Andalus, termasuk ketika itu pusat pentadbiran kerajaan Visigoth. Kerajaan Visigoth yang ketika itu berkuasa di Andalus turut kalah, maksudnya tidak mampu nak menahan kemarahan tentera Islam ni, maka mereka tewas dan akhirnya melepaskan pusat pemerintahan mereka waktu itu Toledo tu ke tangan Musa bin Nusair dan Tariq bin Ziyad. Kemudian kita lihat sejarah Islam ni dia berkembang pada era Imarah yang ketika itu diasaskan oleh Abdul Rahman Ad-Dakhil. Jadi kalau pernah dengar Abdul Rahman Ad-Dakhil. Ad-Dakhil tu merujuk kepada yang masuk. Maksudnya dia masuk ke Andalus kerana berjaya melarikan diri daripada serangan dan juga melarikan diri daripada dikejar oleh tentera Abbasiyah pada waktu itu, maka beliau berjaya menyeberang ke Andalus dan menubuhkan kerajaannya sendiri, dan akhirnya kerajaan tersebut dia berlangsung cukup lama, antaranya turut diteruskan legasi pemerintahan Abdul Rahman Ad-Dakhil ini oleh cucunya yang bernama Abdul Rahman An-Nasir, sehingga kan Abdul Rahman An-Nasir ini mengisytiharkan dirinya sebagai Khalifah Umayyah di Cordoba ketika itu pada tahun 929 Masihi. Namun begitu pada 1030 Masihi kerajaan Umayyah di Cordoba ni dia mulai lemah dan merosot dan menyebabkan wujudnya kerajaan-kerajaan kecil yang berbalah bertelagah sesama sendiri. Era tersebut yang dikenali sebagai era Muluk Tawaif, dan era ini merupakan satu merupakan satu peristiwa titik hitam dalam sejarah umat Islam di Andalus ketika itu. Dan hal ini juga telah menyebabkan kerajaan di Afrika Utara yang dikenali sebagai kerajaan Murabitun terpaksa datang menyeberang ke Andalus dan menguasai semula Andalus ni yang ketika itu berada dalam kacau bilau. Dia letak di bawah penguasaan kerajaan Murabitun ini, dan hal yang sama turut dilakukan oleh kerajaan Muwahhidun selepas itu. Tapi walaupun penguasaan kerajaan Islam, baik Murabitun dan Muwahhidun masih lagi wujud dan mencengkam di Andalus, namun cengkaman itu tidaklah begitu kuat. Bahkan kedudukan kerajaan Islam khususnya di Andalus semakin lama semakin lemah, sehingga kan pada satu ketika pada abad ke-13 tahun 1238 hanya tinggal satu saja kerajaan Islam yang masih bertapak dan berkuasa di wilayah Andalus, khususnya di wilayah Granada yang terletak di kawasan selatan Andalus itu, iaitu kerajaan Nasriyah. Dan kerajaan ni dia wujud untuk tempoh yang lama juga, 200 tahun lebih. Dia kerajaan yang tak begitu besar, tapi terpaksa menghadapi pelbagai ancaman dan serangan, khususnya daripada tentera Kristian ketika itu yang giat menjalankan proses reconquest, ataupun kalau dalam catatan Spanyol ditulis reconquesta. Jadi dia merujuk kepada peristiwa penawanan semula tentera Kristian terhadap bumi Andalus itu setelah mereka pernah hilang dulu bumi ini di tangan tentera Islam, maka mereka nak capture balik, nak menguasai balik. Jadi akibat
ancaman berterusan ini, maka akhirnya pada tahun 1492, pemerintah terakhir kerajaan Nasriyah ini dia menyerah kalah dan menyerahkan kunci kota Granada kepada tentera Kristian yang ketika itu dipimpin oleh Raja Ferdinand dan juga Ratu Isabella. Okey, jadi kalau kita lihat sini pada tahun 1492, apabila kuasa Kristian dia berkuasa semula di Sepanyol kan, dia ada kerajaan Aragon, kerajaan Kastil, kerajaan Portugal ni yang bersama-sama berganding bahu untuk menawan semula Andalus ini. Jadi kita lihat ketika itu Eropah dia sudah mula berkembang, mengembangkan pengaruh dan kuasanya, dan kalau kita lihat tahun 1492 ni dia tak jauh sangat dengan tahun Melaka tu jatuh ke tangan Portugis pada tahun 1511. Lebih kurang berapa tahun tu? 1492. Lepas tu 15 dah 10 tahun. Lebih kurang hampir 20 tahun. Kalau kita lihat pergerakan kemarahan kuasa-kuasa Kristian di Andalus itu akhirnya sampai ke peringkat mereka berjaya menewaskan dan menjajah kota Melaka pada tahun 1511. Jadi saya rasa peristiwa kejatuhan ni bolehlah kita ambil iktibar, kita boleh ambil pengajaran bahawa faktor kemerosotan ini sebenarnya berpunca daripada keadaan umat Islam ketika itu yang berada dalam keadaan lemah. Yang kedua pula, percakaran, pertelagahan politik, tiada kesatuan khususnya di kalangan pemimpin-pemimpin Islam waktu itu di Andalus juga turut mendorong kepada kemarahan tentera Kristian. Dan akhirnya kita lihat final ataupun mungkin kemuncak kepada kemerosotan ini kita akan dapat saksikan pada suatu gambar selepas ini iaitu kejatuhan Granada pada 1492. Kalau kita lihat, sebelum saya nak terangkan lebih ni, saya nak tahu dulu apa perasaan pelajar-pelajar semua terhadap gambar ini. Kalau ni letak sini emoji kat sini, kat gambar ni, kat tepi ni. Saya ada sediakan ruang kecil ni. Mungkin ada sesiapa nak letak emoji mereka tentang ni. Ada letak ada letak emoji sedih. Lagi? Siapa lagi? Ada lagi sedih. Lagi? Siapa lagi? Ada lagi emoji nak letak apa lagi? Sedih juga. Sedih ke apa benda tu? Lagi. Ni marah ni. Marah ni marah sebab apa? Kecewa ke sebab apa? Lagi? Ada lagi? Okey. Okey, kita kebanyakannya kalau kita tengok kepada emoji yang diletakkan ni, kita tahulah gambar ni sebenarnya menunjukkan satu peristiwa yang menyayat hatilah dalam sejarah umat Islam iaitu kejatuhan Granada pada tahun 1492 ni di mana ini tentera Islam ni pemerintah terakhir kerajaan Granada yang dikenali sebagai Bob Deal Muhammad bin Abdullah terpaksa menyerah kalah dan menyerahkan kunci kota Granada ini kepada tentera Kristian yang dipimpin oleh Raja Ferdinand dan juga Ratu Isabella ini. Jadi kita lihat kesan daripada kejatuhan Granada ini, umat Islam ni dia diberikan pilihan sama ada yang pertama tinggalkan bumi Andalus. Jadi kebanyakan mereka menyeberanglah ke kawasan Afrika Utara. Kemudian yang kedua, kalau mereka nak juga tinggal di Andalus ini, mereka perlu meninggalkan agama Islam dan maksudnya memeluk agama Kristian. Ini syarat yang dikenakan kepada umat Islam yang masih lagi ada dan bertahan ketika itu. Dan ini merupakan
kata titik akhir lah, pengakhiran kepada kewujudan kerajaan Islam di Andalus. Dan selepas pengunduran umat Islam dan juga kejatuhan Granada ini, tidak ada lagi lah usaha-usaha yang dilakukan oleh kerajaan Islam sesudah itu untuk menawan semula Andalus. Tak ada. Dan kita lihat pada tahun 1492 dan terkehadapan ketika itu kuasa-kuasa Eropah pula dia mula meningkat naik dan akhirnya mereka menjadi apa dipanggil kuasa imperialis barat. Bermula daripada Sepanyol, Portugal, kemudian diikuti oleh Belanda, Jerman dan juga British. Jadi kita lihat satu persatu sketsa kemunduran tamadun Islam ketika itu dan juga peningkatan tamadun Eropah pada abad ke-15 ini. Bagaimanapun, kita wajarlah berasa sedih, tapi sedih saja tak cukup. Kita sepatutnya mengambil pengajaran di sebalik peristiwa kejatuhan Granada ini. Jadi kita perlu bersatu padu, kita perlu mengambil sikap mempertingkatkan ilmu, teknologi, kekuatan kita agar kita sentiasa menghadapi pelbagai ancaman itu kita sentiasa bersedia. Okey, kita dah tengok sejarah Islam di Andalus, sejarah kerajaan Islam di Andalus. Kita tengok pula pencapaian tamadun. Jadi kalau kita tengok pencapaian tamadun ni, 700 tahun Islam di Andalus ni memang banyaklah pencapaian tamadun pada waktu itu. Kalau antaranya kalau kita dapat lihat daripada segi binaan ini mihrab yang ada di Masjid Cordoba yang masih lagi ada seni bina ni bertahan sehingga kini, dan ini pula dekorasi yang ada di Istana Alhambra yang berada di Granada. Ini kalau kita tengok patung singa ni ada macam fountain gitu dan kita tengok ukiran pintu gerbang dan juga di dinding-dinding Istana Alhambra ni. Dan yang lain juga kemunculan tokoh intelektual, ilmuwan di Andalus cukup banyak. Jadi kat sini saya bagi dua contoh. Kalau yang atas ni Ibnu Firnas. Siapa pernah dengar nama Ibnu Firnas? Pernah? Okey. Ibnu Firnas ni apa dia? Siapa? Ya, betul. Ibnu Firnas ni tokoh pertama yang mengemukakan idea penerbangan. Jadi dia wujud di Andalus ketika itu. Dan yang di bawah ini merupakan tokoh perubatan yang dikenali dengan nama Az-Zahrawi. Jadi karya perubatan beliau turut menjadi rujukan bukan saja rujukan masyarakat di Andalus tapi rujukan masyarakat Eropah. Maksudnya orang Eropah sesudah itu juga turut menjadikan kitab Az-Zahrawi ini sebagai rujukan dalam bidang perubatan. Jadi saya ada tugasan kat dalam UKM Folio. Saya ada buka satu ruang perbincangan. Jadi saya minta semua pelajar boleh buat perbincangan di UKM Folio tentang tokoh-tokoh sejarah Islam di Andalus. Tak kisahlah nak tokoh. Kan banyak tokoh tadi saya terangkan. Yang dua ni Ibnu Firnas, lepas tu Az-Zahrawi, lepas tu ada tokoh-tokoh lain macam Ibnu Khaldun sendiri pernah dia ada hayatnya di Andalus. Kemudian Ibn Zaidun, seorang tokoh penyair Arab. Lepas tu nama lagi Imam Al-Qurtubi, Ibnu Hazm, Ibnu Rushd, Ibnu Khatib, Abdul Rahman Ad-Dakhil, Abdul Rahman An-Nasir. Whatever tokoh-tokoh berkaitan dengan sejarah Islam di Andalus, anda semua boleh pilih dan tolong buat perbincangan tentang tokoh-tokoh tersebut dalam UKM Folio. Saya bagi tempoh ruang mungkin dalam lebih kurang 1 minggu lah. Jadi korang boleh cari bahan tentang tokoh-tokoh yang korang pilih itu dan boleh tulis tentang tokoh berkenaan, biografi, sumbangannya, mungkin dia ada tulis pelbagai karya. Jadi boleh korang tuliskan dalam UKM Folio tu nanti. Okey, baiklah. Ni jadi kesimpulan kalau kita dapat lihat kat sini di Andalus menyaksikan kemunculan pemerintahan Islam untuk tempoh yang cukup lama
bermula daripada kemasukan dia pada 711 hingga penyerahan kota Granada kepada tentera Ferdinand dan Isabella pada tahun 1492. Dan kita lihat kan, kegemilangan tamadun Islam ni dia berakhir merosot akibat beberapa pergolakan dalaman dan luaran, antaranya perebutan kuasa, pemberontakan dan ancaman reconquest. Dan kita lihat Andalus ni juga dia menjadi tapak, menjadi saksi kepada pencapaian tamadun Islam yang hebat. Daripada segi kemunculan tokoh intelektual, daripada segi seni bina, kesenian, daripada segi apa orang kata pengukuhan politik dan juga ekonomi dan sebagainya. Dan hal ini ada disebut dalam pelbagai karya-karya sejarah. Jadi anda semua boleh baca, termasuk juga artikel yang saya uploadkan dalam UK Folio tu. Okey, saya rasa kita habis untuk topik ni. Jadi sebelum habis tu saya nak bawa awak semua jalan-jalan. Kita pergi jalan-jalan secara maya. Boleh nak? Okey. Kita kena tengok ni, nak kena tahu geografi ni. Belajar sejarah tak boleh tak tahu geografi. Jadi ini Spanyol hari ini dan juga Portugal. Kawasan inilah yang dikenali sebagai Andalus pada zaman tamadun Islam. Jadi kalau kita pergi ke besar lagi, ini yang dikenali sebagai Selat Gibraltar. Madik Jabal Tariq. Gibraltar tu. Jabal Tariq tu merujuk kepada Tariq bin Ziyad. Apabila Tariq bin Ziyad memimpin tentera menyeberang ke satu tempat di sini, ada satu tempat yang kemudian ada bukit yang tinggi, maka dinisbahkan kawasan tersebut sebagai Jabal Tariq. Jadi Gibraltar. Jadi saya tak nak tunjuk lama lah. Kita jalan-jalan peta ni, saya mungkin nak merujuk kepada dua buah kawasan lah, iaitu Cordoba dan Granada, kerana kedua-dua kawasan ataupun kota ini yang banyak apa orang kata tinggalan sejarah tamadun Islam dulu kan. Jadi kita pergi dulu ke Cordoba. Cordoba ni okey. Ini Cordoba. Kita tekan ke satellite ini, kita nak tengok sejarah tamadun Islam yang masih lagi bersisa di Cordoba. Okey. Ini Masjid Cordoba yang dibina pada zaman Umayyah, pada zaman Umawi, dan akhirnya dia bertukar peranan menjadi gereja sehingga ke hari ini. Jadi kalau kita tengok Mezquita ni masjid lah. Katedral ni dia gereja di Cordoba. Jadi kita tengok, boleh tengok kat dalam ni. Kita tengok ini sajalah maya kan. Jadi kita tak boleh nak pergi secara langsung. Jadi kita tengok secara maya ni. Ini binaan yang ada dalam Masjid Cordoba ni. Kalau kita tengok seni bina dia ni, dia belang-belang macam ni, ada kuda macam ni. Ni patung gereja. Jadi kita boleh tengok. Ini merupakan kawasan dalam Masjid Cordoba tu lah. Okey, dia kawasan ni dia besar kawasan Masjid Cordoba ni, dan kita tengok juga yang tempat lain. Kita tengok kawasan tadi kita dah tengok dekat ni, kita tengok kalau kita dapat jumpa mihrab dia tu. Okey. Sekejap internet dia slow sikit lagi ni. Okey, kita tengok sini. Ni. Ini dalam kawasan Masjid Cordoba ini. Dia dah tukar peranan jadi gereja kan. Jadi peranan gereja ni masih kekal lah sehingga ke hari ini dan ada orang datang ni mungkin pelancong yang nak tengok. Okey, kita tengok kawasan lain.
Okey, ni kawasan lain dalam, boleh tengok atas tak? Oh, macam ni atas dia. Kita tak dapat nak tak dapat nak ni lagi, di mana kawasan mihrab dia ni. Oh, ni kawasan luar Masjid Cordoba. Okey, yang ni pula. Okey. Oh, dia banyak section ni, kawasan masjid ni dia besar. Okey. Jadi kita nampak kan sini. Sini banner Andalus tu masih lagi kekal pada bangunan gereja ni. Okey, ini kita tengok kat luar. Ni dekat luar Masjid Cordoba. Oh, ni menara masjid. Sekarang ni dah ni lah, dia tak loceng ni sebab gereja kan. Ni boleh lah. Korang boleh tengok juga ni dalam Google Maps, cari dekat type kat Street View ni. Jadi korang pun boleh juga tengok tempat-tempat bersejarah ni. Okey, saya rasa cukup dulu untuk yang Masjid Cordoba. Kita tengok tempat lain pula. Antara yang lain adalah Madinatul Zahra. Ini merupakan istana kerajaan Bani Umayyah dulu, dan yang sekarang ni yang tinggal sisa-sisa je lah. Tapak peninggalan yang masih lagi wujud. Tapi dia dulu sinilah istana Khalifah Umawi pada suatu ketika dulu. Jadi kita boleh tengok. Okey. Ini merupakan, kita tengok. Sama je pattern dia punya ni. Seperti mana di masjid tu seni banner Andalus ni kita boleh lihat. Dia ada macam, ada orang kata macam ladang kuda kan. Jadi kita tengok lagi tempat lain. Ni semua mungkin kita tak dapat nak detect lah mana kawasan ni yang dipanggil kawasan tempat bersemayam dia, ruang apa, balai ruang istana apa benda semua. Kalau kita pergi ke sini mungkin kita boleh nampak. Tapi kita boleh lah, kalau ada masa lebih kita boleh tinjau satu-satu kawasan ni apa, kawasan ni apa. Sebab ni dah ada orang buat dah ni gambaran tentang ni Madinatul Zahra. Dan lagi satu saya nak tunjuk dekat para pelajar pula, Istana Alhambra di Granada. Ini juga merupakan satu binaan yang cukup famous apabila kita membincangkan tentang sejarah Islam di Andalus kan. Jadi kita boleh tergambar image Istana Alhambra di dalam pemikiran kita ni lah. Mana Alhambra di Andalus ni? Kita tengok Granada dulu. Okey, dah ada dah. Dia lambat sikit ni internet ni. Dia istana ni atas bukit ni dia biasa sebab selain berperanan sebagai istana ni juga dia berperanan juga sebagai kubu. Jadi dia kebiasaannya istana-istana lama ni di atas bukit. Senang dia nak tengok kedatangan musuh dari jauh kan. Jadi apa-apa mereka dah boleh standby awal-awal. Kalau ada ancaman yang datang. Okey, kita tengok ini ni di Alhambra kan. Okey. Alhambra ni juga tempat yang cantik. Ni yang tadi saya ada tepek gambar kan kat slide kan. Ni patung singa ni. Keluar air. Jadi kita boleh bayangkan tak teknologi umat Islam zaman dahulu mereka buat patung singa ni, mereka boleh keluar air kan, dekorasi macam ni kan. Seolah-olah mereka memberi gambaran syurga lah di istana ni kan, begitu. Mereka boleh imajinasi dan membuat satu berdasarkan teknologi yang ada pada zaman tu. Jadi kita lihat bagaimana mereka menguasai teknologi pada zaman mereka kan. Begitu juga kalau kita tengok halus seni banner mereka ni kalau kita lihat di sini
di atas ni. Tertera ni ayat Quran di sini. Wala ghalib illallah. Wala ghalib illallah. Bermaksud tidak ada sebaik-baik penguasa melainkan Allah. Maksudnya Allah lah maha penguasa dalam segala hal kat sini. Jadi kalau kita lihat di sini, dan ayat ni saya kira bukanlah suatu ayat hiasan semata-mata, tapi nak mengingatkan kepada sesiapa pun yang berkuasa bahawa sejauh mana kau mempunyai kuasa sekalipun, kau tidaklah berkuasa kerana apa? Kerana Allah lah yang sebaik-baik dan sekuat-kuat sebagai penguasa. Gitu. Jadi kuasa yang ada pada kita ni seharusnya kena jalan dalam bentuk amanah lah dan tanggungjawab, bukanlah sebagai apa orang kata kita nak gunakan untuk kepentingan diri kan. Okey, ini dekorasi taman yang ada di Alhambra kalau kita lihat. Ini damai ni sebenarnya, tengok sini dengan hijau-hijau macam ni. Ni kalau kat negara Arab ni susah nak tengok dekorasi macam ni, tapi dia jumpa di Andalus. Dan perlu diingat bahawa masyarakat yang Islam yang berada di Andalus ni sebenarnya majoritinya berbangsa Arab, dan mereka, jadi masyarakat Arab yang berada di benua Eropah ni, mereka ada satu cita rasa lah yang lain terhadap keindahan dan juga dekorasi binaan dan juga taman ni kalau kita lihat sebagai contoh. Begitu juga kalau ada lagi, kalau kita dapat lihat beberapa yang lain di Alhambra ni. Wah, ni tak nampak ni. Okey, sini pula kita tengok. Kalau korang perasan ni. Dia ada macam mozaik macam ni kan. Kalau korang pergi ke Putrajaya, dia ada satu tempat tu. Dia panggil apa ada macam ala-ala Alhambra ni jugalah, seni bina Morocco Andalus ni. Saya tak ingat, dia macam pintu gerbang Morocco gitu di Putrajaya. Jadi korang pun boleh tengok lah ke sana kalau nak tengok contoh seni bina Andalus dengan lebih dekat Begitu juga kalau siapa pernah pergi ke bangunan Iztec di Kuala Lumpur pun juga mereka ada ciri-ciri seni bina Andalus ni. Ini okey, kita tengok pula tempat lain macam mana. Kalau kita tengok kat sini ada apa? Saya saja suka tengok-tengok. Ini kawasan. Ini kawasan, nampak kubur ni. Kubur ni atas. Jadi selain istana, mereka juga berfungsi sebagai kubur. Ini kita tengok kat tengah-tengah Istana Alhambra ni. Ini. Okey, saya rasa itu saja. Jadi korang bolehlah kalau nak pergi Google Meet ni, type je mana-mana bangunan. Kalau korang rasa nak jalan-jalan secara maya ni, nak tengok warisan sejarah Islam yang masih lagi ada bersisa di Andalus. Okey, saya rasa itu saja daripada saya. InsyaAllah kita jumpa pada minggu hadapan dengan topik yang lain pula topik sejarah tamadun Islam di India pula. Hari ni kita tengok Andalus, minggu depan kita akan tengok India pula. Jadi kita akan jumpa insyaAllah pada waktu yang sama Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.